Assalam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kita berada pada hari siri ke-6, masih lagi siri ke-6, sambungan daripada semalam. Alhamdulillah bengkel dakwah sempena 10 hari terakhir Ramadan kita mulakan siri ini setiap hari jam 6.30 sebelum kita berbuka. Terima kasih bagi yang telah mengikuti siri ini daripada awal sampailah ke hari ini. Uh, Sebelum saya mula, siapa-siapa yang sedang menonton ni boleh klik like and share siaran ni kepada kawan-kawan. Share di Facebook masing-masing, kemungkinan insya-Allah boleh menjadi manfaat dan menjadi bekalan kepada tuan-tuan, puan-puan semua. Ya, boleh boleh ambil masa sikit sementara kita dapat penonton-penonton. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang dah masuk ke poin siri pendekatan Goret. Jadi pada awalnya kita telah ceritakan, saya ulang semula daripada apa poin-poin tajuk-tajuk daripada tajuk pertama sehingga sekarang, apa yang telah menyebabkan kita sampai ke titik Goret ini, GORAP. Kita dah bicarakan tentang dakwah, apa itu dakwah, kita dah bincangkan kepentingan dakwah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maka hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada amal ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Dan dalam ayat yang lain, apakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyeru kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang menyeru, yang menjemput manusia kepada Tuhan, menjemput manusia kepada Allah. Jadi kita dah tahu kepentingan dakwah tu, dan kita juga telah beritahu apa ciri-ciri yang antaranya kita perlu menjadi seorang yang ikhlas, berakhlak yang mulia, yang menunjukkan tata cara muslim yang sejati, insya-Allah. Itu antara perkara yang penting, bahawasanya antara benda-benda yang paling penting sebelum kita mulakan dakwah kita ialah kita ada hati yang ikhlas, sentiasa membetulkan niat kita, memperbaharui niat kita supaya kita menjadi orang-orang yang minal mukhlisin, yang amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tergolong daripada orang-orang yang Allahumma inna na'udzubika minasyirki wal kufri wan nifaqi war riya. Kita berlindung daripada Allah daripada sifat nifaq, daripada sifat kufur, daripada sifat riya dan juga sombong, ujub dan sebagainya, sifat-sifat mazmumah tu kita berlindung daripada Allah. Dan kita telah juga memberitahu bahawasanya bila kita berdakwah tu sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arman, bila kita berdakwah sebenarnya yang kita nak ingat, mad'u kita yang pertama ialah hati kita sendiri. So kita sebenarnya ingin menguatkan hati kita sendiri, kita nak berdakwah kepada hati kita sendiri sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Jadi orang yang pertama, yang telinga yang paling dekat dengan lidah kita ialah sebenarnya telinga kita sendiri, dan hati yang paling dekat dengan kita ialah hati kita sendiri, bukan hati orang tu. Jadi itu antara benda yang kita boleh letakkan di belakang pemikiran kita sebelum kita mulakan atau sebelum kita uh, membuat langkah-langkah untuk kita melaksanakan tugas dakwah kita, untuk menjemput manusia, untuk memperkenalkan manusia, memperkenalkan sahabat kita yang masih belum tahu tentang apa itu Islam, siapa itu Tuhan, siapa itu Nabi, apa itu Al-Quran dan sebagainya. Lagi satu, dan seterusnya, kita juga telah memberitahu bahawasanya bila kita berdakwah, sebenarnya apa yang kita cuba buat ialah seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ialah kullu maulidun yulidan 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi masyarakat dia, dalam hadis tu secara khususnya dicakap ibu bapanya, mungkin masyarakatnya, tempat dia lahir, negara di tempat dia lahir, yang membentuk apa yang keimanan dia sekarang ni, sama ada membentuk dia menjadi atheist,
sama membentuk dia menjadi materialism, membentuk dia menjadi seorang Kristian, seorang Hindu, seorang Muslim. So semuanya disebabkan persekitaran dia, sebabkan cara dia dibesarkan. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita percaya setiap orang tu datang dengan fitrah, iaitu fitrah yang pertama ialah suci. Dia ni ingin ada dalam hati dia untuk menyembah Tuhan. Yang bahawa untuk memuji Tuhan. Ada yang dalam hati sanubari kita ni, naluri kita ni ialah untuk menyembah sesuatu yang lebih tinggi pada kita, untuk mempunyai sesuatu yang lebih tinggi pada kita. Dan sebab itulah antaranya benda-benda kanak-kanak ni dia suka benda-benda yang superhero, supernatural, benda-benda yang macam menunjukkan kekuasaan. Jadi mudah tertarik sebab itu antaranya kita percaya benda tu dalam fitrah kita. Melihat sesuatu yang luar biasa, mengenali sesuatu luar biasa itu wujud luar daripada kita, kekuasaan yang lebih tinggi tu. Jadi bila kita berdakwah ni, antara benda yang kita cuba sebenarnya nak kita buat ialah membangkitkan semula naluri itu. Kerana naluri itu telah diselubungi oleh debu-debu, oleh kabus ataupun awan hitam. Dan kita nak menguraikan balik, membersihkan balik, mengangkat balik hijab yang telah menutup hati itu supaya manusia boleh mengenali siapakah Tuhan. Seperti mana dalam Al-Quran Allah, alastu birabbikum bala syahidna. Adakah kamu bersaksi bahawa aku Tuhan kamu? Bahkan ya. Maksudnya kita telah bersaksi, setiap roh atas muka bumi ini telah bersaksi pada satu ketika dahulu bahawasanya kita ni percaya kepada Allah. Tetapi apabila kita masuk ke dalam dunia ni, kita telah diuji dengan fizikal, dengan material, dengan semua pengalaman-pengalaman, semua gangguan-gangguan yang cuba menarik kita daripada mengingati tujuan kita yang asal, mengingati perjanjian kita yang asal. Perjanjian asal kita iaitu kita menyembah, kita mengakui Tuhan itu Allah. Okey. So antara pendekatan-pendekatan kunci untuk membuka fitrah itu ada pelbagai. Antaranya ialah hujah rasional. Maksudnya melalui rasional, melalui logik akal kita, melalui benda-benda yang munasabah, hujah-hujah yang munasabah boleh membuatkan hati dan otak kita, hati dan fikiran kita ni menerima, membuka balik. Sebabnya kadang-kadang kita tak terfikir. Jadi dengan hujah rasional, kita dapat membuka fitrah. Tapi tidak semua orang boleh tidak semua orang boleh menerima hujah rasional. Kadang-kadang dia tak rasional pun, tapi dia bila kita tunjuk akhlak yang baik dia boleh terima. Mungkin ada orang dengan merenung dengan satu pengalaman yang khusus yang berlaku pada dia, mungkin ada kemalangan, mungkin dia ada dilayan oleh seorang toke atau bos yang Muslim, dia dilayan secara baik, dan pengalaman dia tu yang menyebabkan dia terbuka, hati dia, fitrah dia terbuka. Jadi ada macam-macam cara, tapi dan kita sampailah ke poin yang semalam, iaitu gorek. So dari semalam kita telah masuk gorek. Gorek ini adalah pendekatan yang pertamalah untuk membuka fitrah tu. So kita cuba hujah rasional. Jadi gorek ni ialah struktur ataupun kerangka di mana bila kita berdakwah, kita ada rangka yang khusus yang kita boleh aturkan perbincangan kita supaya tidak terbabas hingga ke laut. Kita ada benda yang kita susun, ada benda idea kita yang dalam kepala kita yang kita boleh susun apabila kita berbicara tentang Islam. Sebab Islam itu luas ataupun banyak benda yang kita nak beritahu, dan orang pun soalan-soalan pun macam-macam. Jadi kita mungkin akan membazir masa menceritakan benda-benda yang tidak penting. Boleh kita boleh jawab soalan demi soalan. Kenapa solat, kenapa haji, kenapa kita berpuasa, kenapa kita tidak makan kerbau pendek, kenapa dan sebagainya. Jadi soalan ni akan terus datang. Tapi akhirnya dia pun tak tahu siapa tu Tuhan, kenapa kita percaya Tuhan, apa itu Quran, siapa itu Nabi. Yang mana yang perkara-perkara inilah adalah kunci ataupun isi penting, inti-panti mesej Islam tu sendiri. Yang mana kalau kita boleh sampaikan benda ni, kemungkinan besar segala persoalan-persoalan yang dia ada pada sebelum-sebelum ni akan terurai dengan sendirinya, akan terjawab dengan sendiri, ataupun dia boleh menerima jawapannya dengan lebih kefahaman yang lebih tinggilah. Dia boleh apresiasi, dia boleh menghargai jawapan kita tu dengan lebih baik apabila dia tahu asas-asas
Islam tu. Iaitu, okey, sekarang Goreb semalam saya dah sebut, dah habiskan G, God. So Goreb tu G-O-R-A-P, seperti mana tengok dalam skrin tu. G itu adalah God, kewujudan Tuhan. So semalam kita telah membuktikan ataupun saya telah membentangkan hujah-hujah rasional apabila kita cakap God ni, dan hujah ni adalah hujah Qurani. Allah SWT berfirman dalam surah ke-52, surah At-Tur, surah ayat ke-35, 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. So adakah am khuliqu, adakah kamu ni telah tercipta min ghairi syai'in, tanpa apa-apa, tanpa tiada yang menciptanya, ataupun am humul khaliqun, adakah kamu yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah kita mencipta diri mereka sendiri, dan apakah, ataupun am khuliqus samawati wal ard bal hum la yuqinun. Dan adakah kita, adakah kamu, Quran bercerita, adakah kamu yang menciptakan langit dan bumi ni? Adakah kita yang mencipta alam sekitar ni? Alam semula jadi ni, alam semesta ni, alam yang begitu kompleks ni. Dengan segala, adakah kita yang mencipta diri kita sendiri? Dengan contoh kalau ada siapa-siapa, mungkin mak tengah mengandung ataupun kakak tengah mengandung, contohnya, adakah dia sendiri yang mengawal proses yang berlaku dalam perut tu, ataupun dia hanya makan ubat yang doktor bagi, dia hanya makan nutrien-nutrien yang kita tahu baik untuk kesihatan, ataupun setiap kali kita tengok dia malam akan makan, lepas tu dia duduk, dia tutup mata, dia akan mengawal setiap nutrien tu, yang mana vitamin D, vitamin C, vitamin E masuk ke dalam ni, masuk ke dalam tali pusat, masuk ke baby, dan baby, adakah setiap perkara yang berlaku pada peringkat sel tu, cellular level of the process in the cellular level, adakah kita sendiri, badan kita sendiri, by right is our own cell, our own body, our own vessels, our own blood, tapi dalam tu pun kita tidak dapat mengawalnya. Tapi kita dapat mempelajari dan kita dapat mengenali proses-proses yang berlaku. Kita boleh ada, kalau siapa-siapa sekarang alhamdulillah dalam tahun 2020 ni, kebanyakan mereka yang pergi bersekolah akan terpaksa belajar biologi, dan antara perkara yang kita belajar biologi adalah proses-proses fiziologi yang berlaku dalam badan kita. Dan kita belajar benda ni berlaku tengah kita puasa ni, banyak proses-proses fiziologi yang berlaku dalam badan kita tanpa kita ada sebarang kawalan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita dah bentangkan. Sekarang kita dah establish 4 kemungkinan adakah kita ni diciptakan. Adakah kita ni diciptakan tanpa, dari kosong, tanpa apa-apa. Daripada kosong, daripada ketiadaan ada. Okey, tak mungkin, kita dah setuju. Itu tidak mungkin. Maksudnya kalau lah hari ni kita balik rumah, kita ada bilik, ada kotak kosong dalam rumah kita. Kita lepas 3 bulan kita outstation balik rumah tu, kotak tu kita tahu kosong. Memang kunci pun kita buka-buka, tiba-tiba ada tupai warna merah jambu. Kita buka. Jadi secara nalurinya, secara logiknya, secara kebiasaannya, kita akan cakap, siapa letak ni? Dari mana datang ni? Kita takkan tiba-tiba, oh, alhamdulillah dia datang daripada ketiadaan. Biasalah. Ataupun dalam kes mahkamah, ada orang tanya, ada orang mendakwa, dia ni telah membunuh, dia ni telah dibunuh oleh seseorang. Lepas tu orang tu cakap, guam cakap, tak, dia tiba-tiba spontannya datang daripada kosong, tiba-tiba spontannya datang seorang pembunuh yang membunuh dia. Habis tu buat apa kita belajar sains? Kalau semuanya boleh dijelaskan, oh ni spontan, ni spontan, ni spontan, maka runtuhlah segala akar kerangka pemikiran yang manusia sekarang ni ada. Kalau kita boleh terima yang pertama tu, maksudnya kita ni wujud tanpa dari, kita datang daripada ketiadaan kepada ada. Mesti ada sesuatu yang ada yang mengadakannya. Bila sistem, sebarang sistem, walaupun komputer ke apa, sistem tu perlu diset oleh seorang yang mengesetkannya. So kalau kita nak set alarm pun, kita nak set alarm untuk bangun tidur pagi pun, mestilah ada orang yang set kan. Walaupun kita ada AI, ada artificial intelligence yang boleh memproses maklumat yang mungkin sekarang ni cuba berlumba-lumba dengan otak manusia, masih kita tahu siapakah yang menciptanya? Siapa yang bagi algoritma pemikiran AI tersebut? Maksudnya mesti ada yang sebelumnya. Dan maka alam semesta yang bermula ni, yang kita tahu ada permulaan, di manakah ia datang? So, inilah hujah Qurani yang sebenarnya, bukannya kata kita ni datang, yang mana kita sendiri, walaupun tanpa, kalau kita duduk dekat pulau mana-mana pun, kita boleh fikir benda ni sendiri. Kita boleh faham, betul lah.
mesti ada something lah, mesti ada something lah. Kita tak cakap Tuhan, kita tak cakap Allah ke, kita tak cakap, apa-apa nama, kita maksudnya boleh paling tidak kita boleh sampai ke satu kesimpulan, ada sesuatu di luar daripada kita ni, daripada dunia kita ni yang telah mendatangkan alam ini. Okey. Dan kita daripada semalam God tu, Goreb, kita dah percaya maksudnya Tuhan tu wujud. Okey, sekarang Tuhan tu wujud ataupun ada kuasa yang tertinggi, yang maha berkuasa, yang mempunyai kehendak. Kenapa dia mempunyai kehendak? Sebab kita tengok segala benda yang kita datang berlaku dengan begitu cantik sekali. Hujan turun, air menguap, hujan turun balik, dia punya putaran, kitaran semula air turun, kitaran hujan, kita ada 4 musim, ada macam-macam, ada hukum graviti, ada masa yang boleh kita kira, ada putaran bumi yang berlaku pada waktu-waktu yang ditetapkan. Sekarang pun kita berpuasa, kita tahu macam mana kita mengira waktu. Kita boleh kira. Maksudnya segala kiraan tu hanya mungkin dilakukan apabila ada sistem. Ada sistem yang penuh bijaksana, yang datang dengan penuh presisi, yang penuh akurasi, yang tidak mungkin datang daripada sesuatu entiti yang bodoh. Tidak mungkin, tak logik. Maksudnya logik tu tak dapat follow, tak dapat ikut. So mestilah dia datang daripada yang maha berkuasa. Kenapa maha berkuasa? Kerana ia boleh mewujudkan sesuatu daripada tiada dan telah mewujudkan segala benda ni dengan kiraan yang begitu terperinci sekali. Itu go. Tapi sekarang ni soalannya kita dah dapat terima. So point yang kedua ialah O tadi. Oneness. So O tu oneness of God. Kesatuan ataupun keesaan Tuhan. Okey, Tuhan ada. Okey, fine. Setuju. Kita setuju Tuhan tu ada. Maksudnya ada satu yang maha berkuasa yang telah mewujudkan semua ni. So, mungkin ada 2. Adakah ada 3? Ada 4 ke? Ataupun 5? So, kita boleh cakap, tak, Tuhan tu secara wajib, logiknya, secara munasabahnya, mestilah hanya ada satu. Contoh yang paling mudah, kalau yang kita boleh katakan macam CEO satu company. Kalau ada 2 CEO, dua yang mempunyai keputusan mutlak, mestilah akan ada banyak, sekejap tukar, minggu ni tukar. So, siapakah, kalau kata mutlak, kalau kita kata maha berkuasa, siapakah yang paling berkuasa? Sebab bila kata paling ataupun maha, by definition ataupun secara definisinya, mesti ada satu je. Kalau ada 2, so siapa yang paling tinggi sekarang ni? Kalau ada 2 contohnya. Ataupun contoh yang kita boleh dapat, yang kita boleh mungkin semua orang boleh faham, ialah pemandu. Kita ada kereta, 2 steering. Dua-dua ni ada kuasa mutlak untuk memandu kereta tu. So macam mana kereta tu akan bergerak? Sekejap mungkin yang ni kata nak pergi kiri, yang ni kata nak pergi kanan. Tapi kalau dia cakap, boleh je dia orang bekerjasama. Maksudnya dua-dua tu setuju pada setiap waktu dan ketika. Contoh nak belok kiri je, dua-dua belok kiri. Belok kanan je, dua-dua belok kanan. Sama juga bila nak cipta dunia ni, setiap benda aturan nak hujan, bila nak panas, bila nak musim, segala setting, segala susunan alam semesta ni, semuanya kedua-dua Tuhan tu ataupun ketiga-tiga Tuhan tu bersetuju pada setiap langkah dan bersetuju pada setiap step. Jadi terjadilah dunia ni yang tidak bercanggah, tidak ada sistem yang bercanggah. Hukum-hukum fizik, hukum graviti semuanya berlaku dalam begitu cantik, tak ada sebarang pecahan, tidak ada pengalaman, kerana semua Tuhan-Tuhan tu bersetuju pada setiap perkara. Jadi kalau Tuhan tu semuanya mempunyai kehendak yang sama, perbuatan yang sama, kebijaksanaan yang sama, maka sebenarnya diorang ni 2 ke, 3 ke ataupun 1. Jadi secara logiknya, kalau semua benda sama, sebenarnya mereka ni satu je lah. Hakikatnya tetap satu. Itu cuma bahasa-bahasa ataupun cuma kita je nak stres nak cuba. Jadi tidak masuk akal juga. Jadi hendaklah. Jadi dalam untuk hujah ni, Quran juga telah memberi hujah dia, hujah Quran ni, hujah rasional yang Allah bagi. Qul law kana ma'ahu alihatun. Katakanlah, kalaulah law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, seperti mana yang mereka katakan, maka tentulah Tuhan-Tuhan tu akan mencari jalan kepada arasy. Mesti kalau ada banyak-banyak Tuhan, mesti banyak Tuhan-Tuhan yang akan sentiasa
berlumba-lumba atau sentiasa bergaduh untuk pergi ke tempat yang tertinggi, untuk pergi ke arsy yang tertinggi. Semuanya tunggu siapa yang paling power. Itu antara benda yang kita boleh fikirkan dalam yang kita boleh rasai dalam pengalaman kita hidup di dunia ni. Dan lau kana fihima alihah, dan Allah kata berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-22. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain dari Allah, nescaya rosaklah kedua-duanya. Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Jadi tidak dapat tidak, kita hanya boleh sampai ke satu kesimpulan, kita boleh setuju yang paling boleh diterima akal, munasabah. Kita of course dah kita bincang, orang tu setuju, cakap okey, masuk akal juga, betul lah, kalau Tuhan tu ada, mestilah satu je kan. Sebab mestilah yang menguasai, yang tertinggi, yang Tuhan, bila yang maha berkuasa, mestilah maha. Bila kata maha tu satu je lah. Dia tak boleh, bila ada dua, betul juga boleh berkata. Dia tak logik, dia tak boleh. Habis siapa yang cipta yang ni, siapa yang cipta ni? Tetapi dunia yang kita lihat ni, kehebatan dunia yang kita lihat ni, kecantikan, hukum hakam yang begitu teratur, aturan yang kita lihat dalam dunia ni, alam semesta ni, aturan bintang, aturan bulan, aturan siang dan malam, aturan haiwan-haiwan dan tumbuhan, aturan manusia, semua aturan-aturan ni menunjukkan satu entiti, satu hajat, satu yang maha, kehendak yang satu, yang menjadikan, yang mewujudkan segalanya. Jadi itu untuk sebenarnya masa tak cukup. Saya hanya akan lalukan je Gorat ni sebab sebenarnya setiap poin ni kita ada hujah balas. Maksudnya sekarang ni tuan-tuan dengar, mungkin ada soalan-soalan ataupun nak counter balik argumen ni. Banyak memang ada, dan kita ada counter balas juga. Jadi saya akan terus habiskan Gorat ni. Ada dua lagi poin, R dan A. So God kita dah cover tadi, Tuhan tu, kita telah buat case Tuhan tu wujud, oneness. Tuhan yang wujud itu mestilah satu. Dan yang ketiga, bila Tuhan satu, okey, sekarang Tuhan ada, Tuhan satu. Okey, so what? So kita hiduplah dengan cara kita yang kita nak. Ataupun Tuhan tu nak berkomunikasi dengan kita. Maka datanglah poin yang ketiga, iaitu R. R tu revelation, iaitu wahyu. So kenapa, macam mana kita boleh cakap secara rasional keperluan kepada wahyu? So wahyu ni apa? Wahyu ni message daripada Tuhan tu sendiri. Message tu daripada Tuhan kita panggil wahyu lah dalam bahasa Arab sebenarnya. Dalam bahasa Melayu pun kita dah kita pakai perkataan yang sama, wahyu. Sebab wahyu tu, so secara logiknya, okey, kalau Tuhan ada benda yang nak beritahu kita, maka Tuhan kena sama ada dia sendiri muncul ataupun ilhamkan kepada kita setiap orang ni, ataupun kalau dia mempunyai tujuan tertentu, ada ujian atau semua, maka dia perlu menghantar satu message. Dan message yang itu kita percaya ialah wahyu. Maka tidak dapat tidak, mestilah ada wahyu. Kenapa? Untuk memaklumkan, kalaulah adanya Tuhan, hanya Tuhan saja yang boleh beritahu kita siapakah dia yang sebenar-benarnya. Yang tadi tu kita boleh secara logik, kita boleh menerima secara takulan akal apa yang kemungkinan besar ataupun apa yang boleh diterima tentang sifat Tuhan. Okey, Tuhan tu mesti maha berkuasa, dia mestilah tidak mempunyai permulaan dan akhir, dia mestilah infinite, dia tidak boleh menjadi sebahagian daripada makhluk, kerana Khalik atau pencipta tu di luar daripada dia menjangkaui makhluk ataupun ciptaannya. Tu benda-benda yang kita boleh fikir sendiri. Tapi sebenar-benarnya untuk mengetahui apa lagi lebih dalam tentang Tuhan tu ataupun apa tujuan kita ni diciptakan, hanya dia sendiri yang boleh beritahu. Itu datangnya keperluan kepada wahyu untuk mengumumkan kehadirannya kepada umat manusia, dan untuk memberi panduan kepada hidup kepada kita, dan untuk menjelaskan sifat-sifatnya. Itu antara sebab-sebab yang kita boleh fikir, mestilah ada. So okey, sekarang ada Tuhan. Okey, apa Tuhan? Tuhan tu ada bercakap dengan kita ke? So itu kita kena fikir, ada tak wahyu? Ada tak orang yang datang yang mendakwa dirinya bahawa dia membawa wahyu? So kita kena tengok. Oh, adalah. So itu mesti ada wahyu. So perbincangan saya boleh kembangkan lagi tentang wahyu ni. Iaitu wahyu tu apa? Sekarang ni untuk zaman ni, wahyu yang terakhir kita percaya ialah Quran. So macam mana kita nak buktikan Quran tu daripada Tuhan pula? So kalau Quran tu benar-benar wahyu daripada Tuhan tu, so kita boleh secara logiknya, kita boleh letakkan satu kriteria. Kalau tidak, nak baca semua buku susahlah. Semua ni kata daripada Tuhan, yang ni daripada Tuhan, Harry Potter pun daripada Tuhan, buku Sherlock Holmes pun daripada Tuhan. Susah kalau ada orang dakwa lah, kalau tiba orang. Tapi dia ada daripada logik akal, secara rasional, sebab kita masih dalam Gorat ni. Gorat ni kita kena setuju, kita nak membuat kesimpulan
melalui rationality. So, pertama mestilah sejajar dengan kesimpulan rasional dan intuitif kita mengenai Tuhan. Maksudnya, buku tu bila cerita pasal Tuhan, mestilah sama dengan apa yang kita telah simpulkan pada awalnya tu. Okey, sekarang Quran dia datang. Dia cakap Tuhan tu apa? Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Okey. Okeylah, samalah. Masuk akal, betul? Allahu samad. Dia ni kekal, dia tidak berhajat kepada apa-apa dan segala benda berhajat kepadanya. Dia ni eternal. Sentiasa ada. Okey. Betul lah, samalah macam apa yang kita tadi simpulkan melalui apa yang kita fikirkan. Dia mestilah sejajar, maksud kandungan Quran ni, dia punya kandungan tu tak boleh ada kontradiksi, tak boleh ada yang bertentangan. Kejap cakap satu Tuhan tu tiga, kejap cakap Tuhan tu satu. Kejap cakap macam ni, kejap cakap macam tu. So dia macam mestilah selari. Barulah kita boleh okey ni daripada Tuhan. Dan dia menunjukkan kepada yang menjangkaui. Maksudnya mesej tu mestilah menunjukkan bahawasanya Tuhan tu adalah sesuatu yang transcendent, di luar. Maksudnya buku tu menunjukkan dia ni tak mungkin buku ni datang daripada manusia ataupun datang daripada manusia. Dia mestilah datang tidak dapat, buku tu sendiri kandungan dia tu menunjukkan bahawa tidak penghasilan buku tu, cara buku tu dijaga, pemeliharaan Al-Quran mesti tidak dapat, tak mungkin kita boleh simpulkan ni datang daripada manusia. Mesti ada sesuatu yang lebih tinggi yang di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri untuk menghasilkannya. Dan yang terakhir, saya agak rush sikit, iaitu prophethood, kenabian. Jadi sekarang ni ada wahyu. Okey, siapakah yang menyampaikan wahyu tu? Jadi wahyu tu biasa disampaikan oleh perantaran, sama ada Allah pilih ataupun Tuhan tu memilih suatu malaikat ke, satu jin ke, tapi ataupun Allah telah menghantar utusan, maksudnya utusan dari kalangan manusia. Jadi macam mana kita nak membuktikan ada tak orang yang mengaku dia ni nabi? So kita tengok balik dalam sejarah. Kita tengok dalam sejarah-sejarah manusia, ada tak orang mengaku dia nabi? Jadi kita ada dengar, okey Jesus, okey. Dan yang terbaru sekali yang kita tengok yang sekarang ni, ada seorang nabi, ada seorang lelaki di padang pasir 1400 lebih tahun yang lalu, dia mendakwa dirinya nabi. So macam mana kita nak percaya? Kita boleh percaya ke? You pernah jumpa lelaki ni tak? So macam mana kita nak percaya? Macam mana secara rasionalnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah utusan Tuhan. Jadi secara simpelnya, bila orang Nabi Muhammad tu dia mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan, ada tiga kemungkinannya. Tiga kemungkinan. Sama ada dia ni berbohong, dia tipu. Bila dia cakap dia tu nabi, dia tipu. Yang kedua adalah dia ni tertipu, maksudnya dia ni khayalan, dia tak pasti, dia macam dia sendiri percaya dia tu nabi, tapi dia sebenarnya mungkin dia ni khayal, mungkin dia mimpi ataupun dia psikologi dia apa ke, na'udzubillah, dia ni berkhayal. Tapi dia betul-betul percaya dia tu nabi, tapi dia sebenarnya dia berkhayal. Tu kemungkinan kedua lah, kalau ada orang tiba-tiba datang mengaku sebagai nabi, maksudnya datang, oh, saya ni utusan Tuhan. Ataupun yang ketiga, dia ni betul-betul bercakap benar, maksudnya dia ni betul-betul nabi. Jadi kita check balik. So secara ringkasnya, okey, contohnya kita boleh secara ringkasnya, okey, nombor satu, berbohong. Tak mungkin, sebab dalam sejarah yang disahkan mutawatir dalam sirah Nabi, semuanya menunjukkan bahawasanya dia ni Al-Amin, seorang yang tidak pernah berbohong, seorang jujur amanah, sehingga kan musuh dia sendiri mengiktiraf dia sebagai seorang Al-Amin. Maksudnya kalau kawan kita cakap, oh dia ni baik, dia ni jujur, itu satu level lah, itu satu peringkat. Bila musuh dia sendiri yang mengakui dia ni seorang yang jujur, itu level lain. So kemungkinan besar tak ada sebab. Dan adakah orang menipu ni sebab apa? Orang menipu ni untuk dapatkan wang, untuk dapatkan kelebihan, mungkin untuk dapatkan keselesaan, untuk dapatkan harta, pangkat, wanita dan sebagainya. Dan kita tengok dalam sejarah dan sehinggakan kewafatan Rasulullah, dia ni meninggal dunia, wafat tanpa sebarang harta. Dan jadi menunjukkan dia ni tak berbohong. Dan adakah dia tertipu? Adakah orang yang berkhayal boleh menghasilkan satu karya bahasa Arab yang begitu agung sampai sekarang sekali, sampai hingga ke hari ini manusia masih lagi mengkaji. Bahkan bahasa Arab tu, antara karya bahasa Arab yang teragung, walaupun orang tu bukan Islam, bila dia nak belajar bahasa Arab, tetap dia terpaksa merujuk kepada Quran sebagai kitab yang pertama yang memberikan panduan tentang hukum hakam nahu bahasa Arab tu sendiri. Okey, jadi sangat-sangat tak mungkin. Adakah orang yang berkhayal boleh menghasilkan revolusi dalam sejarah manusia sehinggalah ada kebangkitan tamadun Islam yang unggul
zaman keemasan Islam di mana sains dan teknologi dan perubatan semuanya bangkit, datang daripadanya seorang orang lelaki yang berkhayal, yang membawa buku yang sebegitu hebat. So tak mungkin juga. Dan yang ketiga, konklusi yang paling logik sekali yang kita nak bawa dari perbualan ni ialah Nabi Muhammad tu, lelaki ini telah bercakap benar. Sesungguhnya dia ni memang betul-betul Nabi SAW, dia memang Nabi yang benar, dia memang Nabi dan dia datang membawa wahyu daripada Tuhan. Dan kalau dia ni bercakap benar, segala benda yang datang daripada dia ni semua benar. Jadi bila dia cakap Tuhan tu wujud, maka itu juga benar. Kalau dia cakap Tuhan itu satu, maka itulah benar. Syurga itu benar, neraka itu benar, bahawa hari kiamat itu benar, hari hisab itu benar. Maka segala benda menjadi benar kalau dia ni. Melainkan kamu boleh dapat datangkan hujah bahawa dia ni seorang penipu. Ataupun dia ni seorang yang na'udzubillah gila. Ataupun dia ni seorang yang ditipu oleh syaitan dan sebagainya. Jadi itu antara susunan bila kita berbicara pasal God. Kalau orang tu dah percaya pasal God, kita boleh terus jump kepada okey, sekarang kamu percaya Tuhan, kita sekarang nak pastikan dia ni percaya pada satu Tuhan. Kalau orang yang kita yang bercakap tu dia percaya, okey saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan tu satu. Okey, kita boleh skip pergi kepada wahyu. Okey, Tuhan tu ada, sekarang perlu tak ada wahyu. So kita boleh hujahkan kepada wahyu. Jadi segala benda ni ialah kita dah sampai di hujung rancangan. Minta maaf saya juga tidak dapat lagi untuk menjawab soalan daripada semalam dan juga komen-komen daripada semalam. Minta maaf. Jadi itu saya just secara ringkas tentang Goreb. Rangka dia ialah God, kita membuktikan Tuhan itu wujud, kita membuktikan Tuhan itu esa. Kita juga pergi membuktikan bahawa perlunya wahyu dan kita membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Nabi. Dan kita melalui proses pemikiran logik ataupun kita melalui proses yang mana kita lalui setiap hari. Bila kita nak buat keputusan harian pun, kita nak beli contohnya kalau ada orang datang ke rumah kita pukul 12.30 malam, saya nak sambung sikit lagi. Orang datang ke rumah kita 12.30 malam. Dia ketuk-ketuk. Kita pun pergi. Okey, siapa tu? Dia cakap, saya ni polis, saya nak datang nak memeriksa rumah kamu. Lepas tu kita tengok dekat lubang kat rumah kita tu, yang kat luar ada lelaki yang yang memakai seluar dalam warna merah. Ataupun dia memakai, seorang lelaki memakai seluar dalam warna merah. Dia kat dia polis. Adakah kita akan benarkan atau kita akan buka pintu untuk dia masuk? Tidak. Kenapa? Sebab kita melalui proses pemikiran yang normal yang mengatakan okey, dia ni satunya tidak mempunyai tanda-tanda seorang polis yang kita tahu. Tidak mempunyai ID, tidak mempunyai sebarang bukti untuk mengatakan secara normal ni kita akan simpulkan dia ni memang bukan polis dan kita tidak akan buka pintu. Kita melalui proses tu. Jadi melalui proses yang samalah kita nak membawa perbincangan kita tu melalui Goreb. Kita nak melalui proses pemikiran yang sama, yang bukan yang kompleks. Maksud kita just logik akal, munasabah, fitrah kita sendiri. Tuhan tu satu. Kenapa Tuhan tu satu? Mestilah alam semesta ni wujud kerana begitu kompleks, kehebatan, keindahan dan sebagainya. Okey, menunjukkan adanya pencipta. Pencipta tu mestilah satu. Kenapa? Dan pencipta itu mestilah kalau ingin berkomunikasi kita, mestilah memberitahu kita melalui jalan, medium, iaitu wahyu. Jadi wahyu itu datang melalui apa? Melalui utusan. So, utusan itu siapa? Siapakah yang mendakwa dirinya sebagai utusan? Adakah mesej yang dibawa utusan itu bertentangan dengan logik akal ataupun logik ataupun sangat mudah diterima oleh kita punya fitrah, diterima oleh diri kita ataupun tidak? Jadi insya-Allah sebenarnya setiap poin ni boleh dikembangkan 1 jam sebab ni sebenarnya kalau bengkel yang sebenar, yang fizikal kita harus panjangkan, kita harus ada sesi soal jawab ataupun sesi interogasi supaya kita boleh betul-betul memantapkan dan memahamkan hujah-hujah ni. Tapi secara umumnya itulah Goreb, itulah pendekatan rasional Goreb yang tuan-tuan sebenarnya boleh gunakan kepada jiran ataupun kawan-kawan ataupun kepada anak ataupun sama-sama muslim yang mempunyai keraguan. Boleh juga kita bawa dia melalui perbincangan Goreb ini dan semoga mungkin boleh mententeramkan jiwa dia dengan hujah-hujah yang secara nalurinya masuk akal. Jadi itu saja saya akan simpulkan pada hari ini. Itu saja untuk Goreb. Kita sambung lagi esok, insya-Allah esok jam 6.30 kita akan sambung lagi siri bengkel dakwah kita. Dan malam ni jangan lupa pukul jam 10 malam
Brother Fadli Burhan dan Ustaz Mustafa Suki, dia dengan tajuk Kebijaksanaan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi tuan-tuan yang malam ni berkelapangan, bolehlah di tengah-tengah lepas solat tarawih ataupun tengah nak mulai qiyam tu, bolehlah kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian malam ini. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Minta maaf atas kekurangan. Segala kelebihan daripada Allah, kekurangan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semua.